Yang kita akan bincangkan hari ini ialah pertama sekali kita akan bincangkan berkenaan dengan akaun perdagangan. Jadi saya akan mulakan sharing. Okay. Uh, saya mulakan dengan yang kertas kosong ya. Kertas kosong saja. Saya akan buat penceritaan dulu lah apa yang kita akan sembangkan hari ini. So sebelum ni kita dah belajar ada kita sebenarnya akan belajar tiga jenis industri. Pertama sekali kita akan tengok yang hari tu kita belajar pada pertemuan pertama. Kita ya. Pada pertemuan pertama hari tu kita menyentuh berkenaan dengan akaun perkhidmatan. Perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ni kita dah selesai dan perkhidmatan ni kita belajar secara detail, iaitu kita melibatkan pertama sekali bagaimana nak merekod dia menggunakan journal ARM, kemudian bagaimana nak posting dia menggunakan ledger ARM. Ravin, saya akan rekod jadi kita dah semua konsep sama tak kira dia perkhidmatan ke dia industri yang kedua kita nak belajar hari ini dipanggil perdagangan. Dan yang akan hari ini juga yang kita akan sentuh satu lagi, nama dia pengurusan. Nama akaun pengurusan. Akaun pengurusan ni akaun perkilangan. Okey, ketiga-tiga yang kita akan belajar ini akan melalui proses yang sama, iaitu bermula dengan journal ARM. Journal ARM ini ialah kita merekod debit dan kredit Journal ARM. Yang ini melibatkan perekodan debit dan kredit. Seterusnya kita akan buat pelarasan. Pelarasan pun sama kita akan buat yang ini. Kemudian kita akan buat seterusnya kita akan buat ledger ARM. Ledger ARM ni ada yang rakan-rakan kita tanya boleh tak buat guna T account, boleh tak buat guna ni, dia sama. Sama ada guna T account ataupun 3 kolom, kedua-duanya boleh. Tapi yang saya ajar 3 kolom saja. Ada yang minta buat guna T account, tidak menjadi masalah. Selepas kita tengok ledger ARM, terusnya sama kita kena buat imbangan duga. Selepas imbangan duga, barulah kita akan buat dipanggil penyata kewangan. Saya review sikit. Penyata kewangan, di mana penyata kewangan ada 3. Yang kita belajar ada 3 saja. Satu nama dia penyata pendapatan. Penyata pendapatan. Yang kedua, penyata perubahan equity. Saya ini lebih kurang review sikit untuk kelas hari ini. Dan yang terakhir sekali ialah dipanggil kunci kira-kira ataupun sebenarnya nama dia baru dia ialah penyata kedudukan kewangan. Juga boleh dipanggil sebagai kunci kira-kira ataupun lembaran imbangan. Sama je semua. Yang ini semua apa perniagaan pun memang kena buat perkara yang sama. Cuma pengurusan nanti dia ada ekstra satu lagi penyata. Dia ada ekstra penyata. Untuk perkilangan dia ada
Ekstra. Kalau yang untuk pengurusan saja, untuk pengurusan nanti dia ada ekstra satu lagi dipanggil penyata barang dikilang. Ada tambahan sikit. Apa tu nanti. Okey. So kita dah belajar perkhidmatan kita dah selesai. Maknanya kita dah macam mana kita nak analisis kalau misalnya dia melibatkan hasil, kalau dia melibatkan belanja, kalau ada beberapa pelarasan, pelarasan pula ada tertentu saja yang saya ajarkan ada tertentu, ada 6 saja. Nah, itu saja yang kita sebenarnya akan belajar. Saya lupa buat page baru. Okey. So saya akan mulakan yang ini kita dah mula. Lepas tu sekarang ni hari ni kita akan fokus kepada akaun perdagangan. Perakaunan perdagangan So saya akan sambung kita punya perbincangan iaitu apa dia akaun perdagangan. Okey, selepas kita tahu semua step adalah sama, pertama sekali apa yang membezakan antara akaun perdagangan dengan akaun perkhidmatan adalah format laporan kewangan dia. Okey, kerana apa? Akaun perdagangan ini dia melibatkan penjualan barang yang fizikal. Okey, perkhidmatan ialah kita jual barang jual tapi barang bukan fizikal, kita beri perkhidmatan servis. Itu yang membezakan antara perkhidmatan dengan perdagangan. So perdagangan ini ada tambahan kepada kita punya transaksi iaitu bagaimana nak menguruskan pembelian inventory dan penjualan inventory. Jadi ada satu istilah baru untuk perakaunan perdagangan. Kita tengok perakaunan perdagangan. So konsepnya yang seperti saya cakap perdagangan. Konsep yang saya cakap tadi tu sama Kaedah dia pertama sekali kita kena buat kelaskan dulu transaksi, lepas tu merekod general arm tadi tu, pindah ke ledger arm, ada pelarasan, kalau ada pelarasan buat pelarasan dulu, and then kita kena buat imbangan duga dan akhirnya penyata kewangan. Sama je step dia. Cuma di dalam perdagangan ada inventory. Apa maksud inventory? Inventory ini ialah barang yang kita beli dan jual. Okey. Ini ialah barang kita kena beli dulu barang yang dibeli dan untuk dijual. Kita beli untuk dijual. Dia kena ada. Ini ialah akaun perdagangan. Jadi apa yang membezakan saya cakap tadi tu, kita punya penyata pendapatan. Okey. Penyata pendapatan kita formatnya baru. Penyata pendapatan. Okay, saya refresh sekejap. Sebelum ini kita punya penyata pendapatan, hasil, tolak, hasil, tolak dengan belanja, semua jenis-jenis belanja, kita akan dapat untung bersih. Ini format sebelum ini. Okey. Untuk penyata pendapatan bagi akaun perdagangan, masih lebih kurang sama tetapi dia dimulakan dengan jualan. Ini format dia Jualan, kena tolak dengan kos barang dijual. Untuk mendapatkan untung kasar. Dia ada untung kasar kali ni. Okey, untung kasar dan tolakkan dengan belanja. Untuk mendapatkan untung bersih. Itu ialah perbezaan ketara antara akaun perkhidmatan dengan akaun perdagangan.
Ada yang membezakan dia. Okey, selain daripada itu lebih kurang sama sahaja. Dan sebagai tambahan, untuk belajar akaun perdagangan ni sebenarnya untuk merekod dia, dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama dipanggil untuk rekod Untuk merekod ni kaedah pertama dipanggil kaedah inventory berkala. Dia ada dua kaedah. Kalau kamu you all Google dalam ni, kebanyakannya rekod akan menggunakan kaedah berkala. Walau bagaimanapun, kita untuk tujuan kelas ini, kita hanya menggunakan satu kaedah saja, iaitu kaedah inventory berterusan. So, kena berhati-hati. So, kaedah berterusan dengan kaedah berkala. So, kita akan belajar guna kaedah mana? Kita akan menggunakan kaedah berterusan. Ini yang kita akan gunakan untuk tujuan kelas kita sepanjang semester ini. Kalau kita buat latihan, biasanya lah bila buat latihan, bila you bertanya dengan orang di luar sana, saya tahu kadang-kadang buat assignment atau tugasan kita ada bertanya dengan orang luar, kita tahu. Jadi bila tengok jawapan, dia akan, biasanya orang ni bila kita tanya suruh buat account, dia akan buat guna berkala. Itu kebiasaannya. Jadi bila kita gunakan kaedah berkala, salah. Sebabnya kita kena gunakan kaedah berterusan. Kaedah berterusan agak berbeza. Dia punya kaedah merekod debit kredit. Jadi kena sentiasa peka dengan kita punya kaedah ni. Okey, seterusnya sebelum kita akan memulakan kita punya latihan dalam kelas, kita kena faham ada beberapa terma untuk tujuan kelas ini. Ya? Boleh saya tahu apa beza kaedah berkala dengan berterusan tu dekat mana? Yang kalau siapa, saya tak mau terangkan lagi sebabnya ini mesti dah pernah belajar ke? Kaedah berkala dengan kaedah berterusan ini, bezanya ialah bagaimana kita mengendalikan inventory tersebut. Okey, jadi saya tak mau terangkan lebih panjang sebabnya saya tak mau dia buat pembandingan. Bila saya buat pembandingan, mereka yang tak ada pengalaman ni berkala dia jadi pening. Jadi saya akan terus ajar macam satu saja, berterusan saja. Jadi dia sebenarnya yang membezakan antara kedua-dua ni bagaimana kita merekod kos barang dijual. Kan ingat tadi saya bagi format, ada format ni kan, ada satu format iaitu kaedah kos barang dijual. Okey. Bagaimana kita kos barang dijual, inilah yang membezakan antara kaedah berterusan dengan kaedah berkala. Inventory berkala. Jadi untuk mereka yang ada pengalaman belajar, dia akan nampak perbezaannya nanti. Bagi mereka yang pertama kali belajar account, dia tak akan nampak lah beza tu. Okey, cuma saya akan tahu dia akan dia merujuk kepada YouTube ke, dia rujuk kepada ni, baru saya akan tahu dia akan gunakan kaedah berkala. Yang itu yang kita kena perhatikan dan kena fokus dalam kelas. Kaedah berterusan ini ada sedikit perbezaan cara merekodnya. Jadi fokus dalam kelas, sebabnya apa yang saya ajar memang kaedah berterusan sahaja. Walau bagaimanapun, sebelum nanti saya akan along the way saya akan ceritakan apa beza berkala dengan berterusan. Siapa yang tanya tadi? Okay, saya akan ceritakan juga dia punya perbezaan. Tapi sebelum kita pergi bagaimana nak merekod, saya nak ajar lagi beberapa terma yang tertentu yang kita kena faham bila kita melibatkan akaun perdagangan ini. So, terma yang kita akan cuba fokus yang kita kena tahu. Pertama sekali ialah terma dipanggil kredit. Okey, terma kredit. Okey, terma kredit ini ialah semua orang dah pernah dengar sebenarnya, tapi saya nak ulang sekali lagi. Okey, kredit. Maksud kredit ini ialah berhutang. Apa maksud berhutang? Ialah pembelian ataupun penjualan barangan mungkin akan melibatkan hutang.
Jadi hutang yang kita masukkan itu ialah yang kita belajar sebelum ni lah. ABB. Ingat lagi ABB? Apa ABB? Belum bayar. Akaun belum bayar. Dan ABT. Akaun belum terima. Akaun belum terima. So apa ABB dengan ABT ni ialah ABB kita sebagai syarikat berhutang dengan customer. ABT customer yang hutang kita. Tu ada beza dua tu Okay, ataupun kalau misalnya siapa yang dah pernah belajar akaun, dulu dia belajar penghutang dengan pemiutang. Okay, ABB itu pemiutang, ABT itu ialah penghutang. Siapa yang belajar bahasa Inggeris, ABB itu dipanggil payable ataupun creditor. ABT itu ialah dipanggil sebagai receivable ataupun debtor. Jadi ini semua konsep-konsep ni kita kena Apa tu? Receivable. receivable. Yes. ABT tu receivable. Bahasa Inggeris dia. Okay. Ataupun kalau US dia suka pakai debtor. Kalau UK, England dia suka pakai receivable. Sama mana dia? Kalau akaun belum terima, akaun receivable. Kalau Yeah. akaun belum bayar, akaun payable. Payable. Yes. Ya. Yeah. Okay. Itu terma pertama yang kita kena belajar. Terma kedua yang kita kena tahu ialah ada satu ni dipanggil terma kredit. Terma kredit ni kita sama juga dia sebut nama dia pun terma kredit. Apa maksud terma kredit? Apabila kita dalam perniagaan, biasanya kita akan beri satu dipanggil terma kredit kepada kita punya customer, ataupun kalau kita sebagai loyal customer, kita akan dapat terma kredit tersebut sebagai pembeli yang setia, kan, loyal customer. So macam mana terma kredit ini ditulis? Biasanya terma kredit ini ditulis dalam bentuk begini. Contoh 2, 10 and 30. Apakah maksud terma kredit ini? Terma kredit ini ialah N itu maksudnya net. Net 30. 30 days. 30 hari. Apa maksud 30 hari? Apabila kita berhutang, apabila kita diberikan hutang, kita berhutang, setiap hutang itu perlu dilunaskan ataupun perlu dibuat pembayaran dalam tempoh 30 hari paling lama. Ini net 30. Jadi dalam bisnes ni bukan hari ni beli, hari ni bayar. Macam kita pergi kedai runcit Bila kita pergi kedai, hari tu kita duduk situ nak keluarkan barang, kena bayar agak pada ketika itu. Okey, yang itu. Tapi dalam perniagaan, dia ada dia punya terma kredit panggil. Jadi terma kredit ini dia ada banyak. N30 boleh, N45 boleh, N60 boleh, sehinggalah 150 yang saya selalu dengar ada sampai 150 lah. Maknanya kalau 150 bahagi dengan 30, 5 bulan boleh hutang sampai 5 bulan. Yang ini ialah dipanggil terma kredit untuk jual beli inventory. Okey. Dan apa maksud yang lain pula ni? Okey, kita tengok yang lain ni. Ada lagi yang 10 ni. 10 ni apa maksud dia? 10 ini ialah terma kredit sekiranya kalau kita berhutang, kita bayar within 10 days. Dalam 10 hari yang pertama. Ini dalam 10 hari yang pertama, maka kita akan dapat yang ini dipanggil discount. Yang ini discount kita akan beri dia diskaun jualan ataupun diskaun belian. Ini nama dia diskaun jualan ataupun belian. Kalau beli dapat diskaun jualan, kalau jual dapat diskaun jualan. Kalau kita beli, kita akan dapat diskaun belian. Dua-dua dia punya kaedah sama. Jadi kalau kita nak dapatkan diskaun ini, kita kena bayar dalam tempoh yang dia telah beri. Mana tempoh yang dia beri? Ni tempoh. 10 ni ialah tempoh diskaun panggil. Tempoh dapat diskaun lah, tempoh diskaun. Okey, yang ini terma kredit. Okey, nanti kita akan tengok
Kalau ada, kita akan tengok semula. Okay. And then seterusnya. Satu lagi terma yang terakhir ialah kita akan tengok ada dipanggil sebagai FOB, free on board ataupun kos pengangkutan. Okey. Kos pengangkutan. Dalam kos pengangkutan ini dia ada dua terma. Satu dipanggil FOB titik perkapalan. Doktor, maaf nak tanya. Perkapalan ataupun bahasa Inggerisnya dia tulis shipping point. Doktor, maaf nak tanya. Okey, boleh. Ya. Yang dua tu maksud dia apa? 2 bulan tu diskaun. Dua tu diskaun. Dua. Dua tu diskaun. Contoh. Saya bagi contoh lah. Sebab nak bagi nampak kan. Contoh hari ni kita jual kita jual dalam kes jual kita jual. Katakan pada hari ni kita jual sebanyak RM1,000. Jual barangan RM1,000 kepada A. Kita jual pada A. Si A lah jual RM1,000 kepada A. Dengan kita punya terma kredit sama 2, 10 and 30. Okey, kita beli pada 1 hari bulan 1. Ni contoh kita beli RM1,000. Okey, selepas tu bila kita jual RM1,000 tu, kita akan cakap pada A, kalau you nak dapat diskaun 2%, you bayar dalam masa tempoh 10 hari. Lebih 10 hari tapi tak boleh lebih 30 hari. Kalau lebih 10 hari kena bayar RM1,000 balik Contoh dia bayar pada 20 hari bulan 1. Bila 20 hari bulan 1 maknanya 1 hari bulan 1. Okey, 1 hari bulan 1 hingga 10 hari bulan 1, tempoh dia ialah 20 hari, betul? 20 hari. Kalau 20 hari maknanya selepas 20 hari, berapa banyak A kena bayar pada kita? RM1,000. Dia kena bayar agak RM1,000. Okey, sebabnya dia hutang RM1,000, bayar RM1,000 lah. Tetapi kalau ada satu kes, kalau katakan dia sekiranya dia bayar pada 10 hari bulan. Tengok-tengok kat sini dia bayar pada 9 lah. 9 hari bulan 1. Bila dia bayar 9 bulan 1, maka dia tak perlu bayar RM1,000. Dia kena bayar ada diskaun RM1,000 tolakkan dengan diskaun 2%. Iaitu RM20 lah. Kalau 2 kali 1,000 dapat berapa? RM20 betul tak? Betul. Dapat RM20 lah kan? So dia dapat diskaun RM20. So kalau dia bayar pada 9/1, hutang dia cuma bayar RM980 sahaja dapat diskaun. Boleh faham tak apa maksud 2%? Faham. Okey? Kita sambung. Okey, kita sambung tadi ni kos pengangkutan Kos pengangkutan ni ada satu dipanggil titik perkapalan. Apa maksud titik perkapalan? Susah ni nak bagi definition, senang je. Kita bagi cara ringkas saja, saya tak mau bagi definition, tak nak bagi dia punya konsep, tak mau. Okey, saya cuma ceritakan macam mana treatment yang kita nak buat. Kalau titik perkapalan makna siapa kena tanggung kos pengangkutan? Pembeli. Ingat yang tu saja. Okey, pembeli kena tanggung. Apa saja kos kalau misalnya kita menggunakan kaedah titik perkapalan, siapa yang beli dia kena tanggung kos pengangkutan. Dan yang kedua dipanggil FOB destinasi. Okey, kalau FOB destinasi, siapa yang kena tanggung? Penjual. Okey, penjual kena tanggung kos pengangkutan. Okey. So, ada dua. Kos pengangkutan, titik perkapalan, pembeli tanggung, destinasi penjual yang tanggung. Okey. So, kita habis konsep
konsep yang kita akan belajarlah. Okey. So hari ini saya akan sambung kita punya latihan dalam kelas. Boleh faham semua Sembilan. Okey. Yang satu tu FOB, yang dua tu F apa tu? FOB juga. Dulu FOB. FOB. Apa maksud FOB ni? FOB ni dia punya tu ialah free on board. Tajuk dia free on board tapi kena bayar lah. Tapi kadang-kadang dia termasuk macam kita beli kat Shopee jugalah. Cuma kat Shopee tak ada istilah FOB destinasi ni. Dalam Shopee semua FOB titik perkapalan. Siapa beli dia tanggung. Dia macam beli barang sampai baru bayar tu ke? Bukan. Dia ialah kita kan masa kita beli, contohnya kita beli barang ni, kita duduk di Kedah. Saya macam duduk di Kedah. Bila saya beli barang di KL, menggunakan FOB titik perkapalan, maknanya transportation nak hantar barang daripada KL ke kita, ke Kedah ni, saya yang kena tanggung. Oh, JNT. Okay. Amboi. Itu nama syarikat. Okey, JNT itu nama syarikat pengangkutan. So syarikat pengangkutan ni banyak, bukan JNT je. Pelbagai JNT lah, maknanya siapa yang beli dia kena tanggung. Kalau misalnya dalam kita beli barang 2 kontena. Dalam 2 kontena ni, perjalanan 2 kontena ini dia punya kos mungkin dalam satu kontena RM300 ataupun RM500 untuk shipping ke kita. Bila dia kecah RM500, maknanya kalau ada 2 kontena RM1,000, siapa yang tanggung? Pembeli tanggung. Okey. Sama juga kalau tengok dalam Shopee kita beli kan. Kalau kadang-kadang perasan tak kalau kita beli barang yang mahal sikit, nanti dia tulis free shipping. Itu FOB destinasi. Tapi kalau tengok dia ada charge. Kos dia ialah RM9.5. Maknanya itu FOB titik perkapalan. Kita beli, kita lah bayar. Faham tak? Itu dalam akaun lah. Tapi dia tak adalah letak dalam Shopee tu. Ada FOB titik perkapalan lah, destinasi buat apa ni kan. Orang yang belajar ni dia tahulah. Okay. So kita habis kita punya pengenalan. So kita saya akan rujuk kita punya latihan. Boleh Kita rujuk latihan. Latihan pertama yang saya bagi LDK 1. Sorry dia punya ni tak betul LDK 1 Okay, ini LDK 1. Okay, LDK 1 hari ini kita akan belajar berkenaan dengan saya ringkaskan sedikit ada soalan yang saya pilih ini hari ini bukanlah soalan yang kata orang soalan komplit. Kerana apa? Kita sebelum ini telah belajar bagaimana nak merekod modal. Okey. Saya ringkaskan di sini ialah modal. Okey, untuk merekod modal kita dah belajar. So saya tak akan masukkan dalam soalan berkenaan dengan modal. Okey, pembelian aset. Sebelum ini kita telah buat pembelian aset dan kita telah kira juga susut nilai terkumpul. So saya tak ada masukkan dalam soalan ini. Nanti dalam mana-mana ujian kemungkinan akan dimasukkan sekali. Tak kiralah sama ada dia guna perkhidmatan ataupun dia gunakan perdagangan. Konsep yang lain semua sama. Okey, termasuklah belanja. Okey, belanja pun sama saja konsepnya. Tak kira dia perkhidmatan perakaunan perkhidmatan ke ataupun dia perakaunan perdagangan ke, dia sama saja modal, aset, belanja sama je konsepnya. Yang berbeza ialah mengiktiraf, dipanggil pengiktirafan hasil. Yang ini saja yang akan membezakan antara kedua-dua perakaunan ini. Jadi apa yang kita akan tumpukan hari ini ialah untuk mengiktiraf hasil, dia ada tambahan. Macam saya cakap tadi tu, bila kita tengok akaun perdagangan, dia ada tambahan sedikit, iaitu kos barang dijual. So kita kena tengok hasil dan juga kita kena tengok kos
KBDJ ataupun kos barang dijual. Ini yang akan kita tengok elemen baru pada hari ini. Okey? So, apa yang kita akan belajar? Kita tengok dulu yang pertama. Okey, kita baca dulu sama-sama. Encik Chong membuka sebuah perniagaan membekalkan komputer. Okey, ingat dia beli jual komputer. So kita kena fokus, kena ingat kalau dia beli komputer bukan beli aset, dia maknanya dia beli inventory. Selalunya kalau kita belajar kena dalam ekon perdagangan kita kena tahu apa yang kita jual. Contohnya kita jual kereta. Bila dia beli kereta, kena tengok betul-betul adakah beli kereta itu untuk beli aset ataupun beli kereta itu untuk beli inventory. Yang ini kita kena tahu perbezaannya. Okey, dalam kes ini kita beli komputer. Okey, kita tengok November 5. November 5 dia beli barangan, beli barangan secara kredit. Nampak terma pertama? Kredit ni maknanya kita beli secara hutang. Maka transaksi ini perlu wujud sama ada ABB ataupun ABT. Cuma kita nak tengok kalau beli ni dia ABB ke dia ABT. Okey, beli barangan secara kredit daripada perniagaan Kumar sebanyak 80,000. Ada terma kredit pula. Syarat dia 2, 10 and 30. Ada lagi satu, FOB titik perkapalan. Semua ada dalam situ. Okey, jadi kita nak tanya dulu satu soalan. Kalau FOB titik perkapalan, siapa yang tanggung? Pembeli. Sendiri. Pembeli tanggung. Beli yang So tanggung sekarang ni sendiri. kita yang beli kan. Encik Chong ni kita anggap pusat komputer utara ni kita punya syarikat lah Semua orang punya syarikat. Kita punya syarikat. So FOB titik perkapalan kita yang kena tanggung ni 80,000. So mana dia punya kos? Kalau soalan itu tak menyatakan apa-apa kos FOB titik perkapalan, kita kena ambil faham bahawa 80,000 yang dia nyatakan ini, 80,000 ni telah termasuk kos pengangkutan. Telah termasuk. Boleh So jangan cari pula mana pula FOB titik perkapalan, nak cari kos dia. Tak jumpa, jangan cari. Maknanya dia dah masukkan sekali. Okey. So sekarang ni mari kita tengok solution Okey. Kita tengok solusi LDK 1 akaun perdagangan. Okay, so hari ni saya tak akan tumpukan apa ledger arm semua, tak adalah. Okay, cuma saya akan mungkin nak kaitkan sikit-sikit nanti. Okay, seterusnya. Kita akan buat journal arm Terus dia buat catatan journal arm. Okay, sorry, bukan journal arm, catatan journal. Catatan journal. Okay. So catatan jurnal yang pertama ialah pada 5 November. Okay, 5 November. So kita tengok 5 November So 5 November soalan tadi kata dia beli secara kredit daripada perniagaan Kumar 80,000, ada syarat 2, 10 and 30 FOB titik perkapalan. So apa yang kita kena rekodkan ini ialah belian. So kalau belian, ini tadi ada rakan kita tanya tadi, apa beza kalau menggunakan kaedah berkala ataupun kaedah berterusan? Okey, saya ajar berkala dulu sekejap. Okey, siapa yang tak pernah belajar, jangan dengar dulu. Buatlah benda lain. Saya nak ajar siapa yang dah belajar ni yang tanya tadi sebab apa beza berkala. So kalau berkala, kita akan rekod dia berbeza. Kalau berkala, kita akan rekod dia dalam bentuk macam ni. Debit, belian, kredit, A, B, B. Ini kalau gunakan kaedah berkala. Ini kalau gunakan kaedah berkala.
Okey. Tu dia tak ada ni. Berkala. Tak cukup dah. Okey. Saya tulis color je lah. Okey, berkala. Tetapi kita bukan belajar yang ini. Kita tak mau belajar yang ini. Okey. So, kita akan tumpukan kepada rekod menggunakan kaedah berterusan. Bila gunakan kaedah berterusan, rekod dia ialah debit inventory. Dia terus debit inventory. Dia tak ada belian tadi tu. Sebanyak 80,000. Sebanyak 80,000 dan kita akan kreditkan ABB. Boleh tak saya ringkaskan begini? ABB. Semua orang faham ABB itu ialah akaun bayar. Boleh. 80,000. Siapa yang tak faham boleh tanya ABB ni apa pula? Okey, kalau dia tanya maknanya dia lupalah. Minggu lepas dalam awal bulan itu kita dah belajar ABB itu apa kan. So, hopefully masih ingat lagi lah. Okey. Inventory ini ialah kita tengah menyelesaikan isu pembelian. Okey, pembelian syarikat untuk membeli inventory. Okey, kita tengok yang kedua. So, selesai. Yang pertama selesai. Selesai. Yang kedua, pada hari seterusnya, tapi kena ingat kita tulis sikit nota-nota kat tepi ni. Dia ada dalam pembelian yang pertama ni, dia ada satu ada syarat. Syarat dia 2, 10, 30. And 30. 30. 10 and berapa? And 30. 10. Just yang ini sebagai kita punya peringatan saja, nota sajalah. Nak tengok, kita nak trace dia ni masa dia bayar nanti, dia dapat diskaun atau tidak dapat diskaun. Kena tengok dulu. Okey? So kita tengok dulu kalau belum kita teruskan lagi. Yang kedua, 6 November. 6 November, dia kata 6 November apa dia kata? Pulangan barang yang dibeli pada 5 November bernilai RM4,000. Okey, dia pulangkan barang. So kalau pulangkan barang, dalam kes ni, itulah saya malas nak compare dengan berkala. Kalau berkala, kaedah dia lain. Dia ada pulangan, dipanggil pulangan belian. Tu saya tak mau ajar berkala ni. Saya terus ajar kalau misalnya melibatkan akaun berterusan ni, inventory berterusan, kita hanya tumpukan perkataan inventory tu untuk belian sajalah, kes belian. Okey, jadi kalau ada pulangan, kita akan debitkan balik hutang yang kita rekodkan tadi. Ingat tak tadi kalau kita kredit, yang mula-mula kita kredit, betul tak? Ni. Mula-mula kita kredit dia kan, ABB. Sekarang bila kita pulang, kita kena kurangkanlah hutang. Kurangkan hutang ni balik, iaitu sebanyak Debit ABB. 4,000 lah yang dia kurangkan, betul tak? Dan kita akan kreditkan balik inventory, terbalikkan saja. Terbalik. Boleh perasan tak yang tadi kalau beli kita tambah kan? Okey. Inventory kredit ABB. Sekarang kalau misalnya kita pulangkan, terbalikkan dia saja. Okey. Sekarang ni kita tengok lagi seterusnya. 8 November. 8 November. 8 November terima bil daripada syarikat pengangkutan Hisbi berjumlah 750 untuk kos angkutan pada bagi belian pada 5 November. Kita tak bayar lagi, baru terima bil kan? Ya, dia bil kan? Ya. Dia bil. Bila dia bil, maksudnya pada 8 November, pada 8 November pada 8 November 8 November rupa-rupanya kos pengangkutan ini
Di-charge bukan 80,000. Ada rupanya. Charge. Tadi yang saya kata dia termasuk 80,000 tadi kan? Sebenarnya tidak. Ini maknanya kan macam kita guna JNT lah. Yang ni nama HISB. Kita rupanya pembelian ni dihantar oleh syarikat HISB kepada kita. Dan dia charge kita 750. Tipu. Tipu dah tipu. Maksudnya ni titik perkapalan lah ya? Ya, kita menggunakan titik perkapalan. So siapa yang tanggung? Pembeli. Pembeli kena bayar Pembeli sendiri. tanggung, kita tak rekodkan dia sebagai siapa yang pernah belajar. Biasanya orang yang belajar ni dia akan tulis. Dia kata ini ialah angkutan masuk. Debit angkutan masuk. Betul tak? Debit Siapa yang pernah belajar lah. Jadi bukan. Itu bukan. Kita kena rekod dia sebagai cost inventory. So debitkan inventory. Oh, cost. Dia sebagai cost inventory juga. So kita masukkan dalam debit inventory sebanyak 750 dan kreditkan oleh kerana dia belum bayar kan dia bill kan. So kita buat ABB. apa yang nak tahu dia bill dia tunai ke ataupun ini ialah ni. Ayat ni. Bill. Terima bil. Dia bill. Okey, pasal tak bill tu? Kalau bill ni maknanya dia hutang juga. Hutang. Sebenarnya kalau dalam accounting kita kena rekod nama penghutang apa semua tu kan. Jadi kalau ABB yang pertama ini Kumar, ABB yang kedua ni HISB. Untuk kes kita untuk tujuan belajar kelas ini perlulah kita nak nama-namakan tu. Jadi pening. Okey. Semua tulis je ABB. Senang. Doktor, kenapa kita tulis debit inventory ya? Kenapa kita tak nak tulis debit kos pengangkutan ke inventory? Kerana kita menggunakan kaedah berterusan. Itu je jawapannya. Kaedah berterusan tu memang ringkas lah doktor ya? Ya. Kaedah berterusan dia nak ringkaskan. Maknanya kalau kaedah berterusan dia nak anggap apa-apa saja kos yang melibatkan pembelian semua masuk dalam inventory. Inventory lah satu tu je. Okey. Ya. Noted. Macam tu. Kalau kaedah berkala dia nak detail. Kalau berkala, kalau beli nama dia belian. Kalau kos angkutan masuk nama dia angkutan masuk, dia asingkan. Itu kaedah berkala. Yang kita belajar ni kaedah inventory berterusan. Macam mana? Yang kita belajar ni kaedah inventory berterusan. Ya, betul. Kaedah inventory berterusan. Jadi kaedah inventory berterusan ni dia menggunakan approach begitu. Boleh? Kalau kita tak belajar. Tak payah. Tak payah. Dan saya takkan ajar pun sebab memang tak masuk. Okey? Okey. Jadi jangan jadi pening. Saya risau orang yang dah ada pengalaman. Bila dia dah pengalaman, dia akan tend untuk guna kaedah berkala. Sebab kalau you belajar, kebanyakannya guna kaedah berkala. Hanya kita je yang gunakan kaedah berterusan ni. Okey? Tapi kat luar sana, iaitu dari segi belajar, kat luar sana ikut syarikat lah mana yang dia nak guna. Okey? Dan seterusnya. 14 November. 14 November bayar kepada perniagaan rumah atas amount yang terhutang. 14 November. Tulis 14 November. Okey. So jangan jump to conclusion dulu. Kita kena tengok, kita kena buat analisis sedikit. Kita beli pada berapa November? Kita beli 5. 5 November. 5 November. November. Oh. Beli pada 5 November. Bayar pada Kumpul tu 14. Saya 14 pada November. 14 November. macam mana 5 bulan 5? Silap. 5 hari bulan. 11. November. Okey, 5 11 dan bayar pada 14 11. 11. Lebih 10 hari atau tidak? Tak. Belum Lebih lagi. 10 hari. Kalau tak lebih 10 hari, apa kesan dia? Tengok yang ini. 2%. Dapat Ah, diskaun 2%. Kita yang beli, kita kena tengok lah. Kita beli bukan murah-murah. Kan? Kita beli banyak, 80,000. 2% banyak tau. Okey? So, kita ambil 2%. Sebabnya kita bayar dalam tempoh. Betul lah? Kita bayar dalam Ya. tempoh, dalam syarat yang dinyatakan. Tapi jangan terus melompat nak kira 80,000. Kena pastikan dulu kita punya hutang ni ada berapa sekarang ni pada Kumar. Hutang kita yang tadi tu lah kan kos.
Mula-mula kita hutang berapa ribu? 80 ribu. 80,000. 4,000. Lepas tu kita ada pulangkan barang betul? Ah, 4,000. Pulangkan barang, hutang kita dah bukannya 80 ribu. Sekarang tinggal 80,000 tolak dengan 4,000. 4,000 tinggal 76. 6,000. So kita hanya akan dapat diskaun daripada 76,000 ini sahaja. So diskaun kita ialah sebanyak 2% daripada 76,000. So kita akan dapat berapa diskaun kita ni? 1520. 74,000. 76. 76 kan 4,80. berapa? 76 bukannya 74. 80 tolak 4, 76,000. Kalikan dengan 2%. Tadi ada Arun sebut tadi satu apa? 15 1520. 1520. Total 1520. Okey, kita dah dapat kira kita punya tunai 152. Diskaun Kita kita punya diskaun 150. diskaun Bagaimana nak 150. merekod 1520 ni? Jadi kita kena ingat kita punya hutang debit. Kita punya hutang kita akan debit ABB. ABB. Berapa? 76,000. Bagus. 76 76,000 sahaja sebab tadi dah kurangkan kan. Dan bagaimana kita nak rekod inventory rekod punya diskaun pun dengan mengurangkan nilai inventory. Ini bezanya dengan berkala. Semua urusan pembelian tambah ataupun kurang ke atas inventory kita, terus kurangkan dengan tambahkan inventory saja. Tak ada nama-nama lain. Diskaun belian semua ada. Okey. Kita tulis dia 1520 dan kita kreditkan last kali ini ialah baki dia lah. Mana baru kita bayar tunai. Kita dah 24,480. 74480. 6 tolak 1520 74 480. 40. okey. 74 80. Okey, 74480. Okey. Ini ialah rekod untuk beli. Saya memang kita punya latihan memang diasingkan 5 November hingga 14 November ini adalah semua berkaitan dengan belian. Dan jangan mengharapkan exam nanti dia punya soalan mula-mula buat belian je dulu. Lepas tu buat jualan je tak. Dalam soalan nanti dia campur-campur lah. Transaksi tu lepas beli jual, dia jadi macam tu lah. Okay? Alright. So habis kita punya proses menguruskan belian kita. Okey, ini belian. So habis belian, so kita garis dulu untuk belian ni habis. Now kita akan move kepada yang kedua. Okay, yang kedua ini kita akan mulakan dengan jualan, iaitu pada 16 November. Kita tengok 16 November dulu Okay, 16 November. Pada 16 November, dia jual. Syarikat ni jual 12 unit komputer secara kredit. Katakan kredit keluar lagi. Okay, kredit keluar lagi. And then bernilai 48,000, syarat 110 ada tak syarat? FOB titik perkapalan. Siapa tanggung? Penjual. Pembeli. Beli. Jadi kita yang jual, tak heranlah dengan titik perkapalan ni. Kita cuma hantar je. Barang semua dia orang yang cover kos. Okay? Kos bagi barang jual di sini. Tapi ini dia ada tulis kos bagi barang dijual. Ini yang saya cakap tadi tu. Kalau dalam kos dah sekali tanggung dah sekali dalam dah sekali dalam harga. Ya, betul. Okay? So yang kita akan belajar hari ini ni, satu ialah berkenaan dengan hasil, satu berkenaan dengan kos barang dijual. Jadi apabila kita nak menyelesaikan isu-isu jualan, pertama sekali kita kena tengok harga jual. So kat sini 48,000 ini ialah harga kita jual kepada pihak ketiga ni, syarikat Dahlia ni. Tetapi daripada 48,000 ini kita kena tahu kos 48,000 untuk kita jual tu apa? Kos dia ada dinyatakan di sini 24,000. Kerana kita kena rekodkan dia.
Okey? Jadi macam mana kita nak rekodkan dia? Pada 16 November, pada 16 November, okey, untuk jualan, dia punya transaksi panjang sikit. So saya nak minta you all hafal macam mana nak rekodkan jualan. Okey, pertama sekali kita kena debitkan. Okey, jualan tadi ingat 48,000 tadi. Kita debitkan, kalau dalam kes ini dia jual secara kredit, kita debitkan EBT, akaun belum terima, dan kreditkan jualan. Berapa banyak? 48,000. 8,000. Dan kena ingat kita ada dia punya kredit berapa? 1, 10 110 and 30. and 30. Okey, ini syarat. Jadi kita kena tengoklah. Kita pun bila kita jual, kita dah bagi syarat ni pak kawan tu. Kalau kawan tu bayar dalam masa 10 hari, kita yang kena bagi diskaun pula. Tadi kita ambil diskaun, sekarang ni kita pula kena bagi diskaun sebab kita jual. Betul tak? Okey, tetapi dalam transaksi ni dia ada tambahan. Untuk setiap kali jual dia ada 2 debit kredit. Satu debit kredit jualan, satu lagi yang ini sila hafal. Ini hafal dia, saya pun hafal, bukannya ni. Mula-mula hafal lah dulu, sekarang dah tak ada. Dia ada tambahan iaitu debit cost barang dijual. 24,000. Ya, kredit inventory. Yang ini ialah untuk merekodkan kos yang keluar. Tadi merekodkan jualan yang keluar, yang ini merekodkan kos yang keluar. Dia terus mengambil kira, ini untung kasar lah, dipanggil untung kasar. Setiap kali jual terus kira apa untung kasar ni. Okay, so debit ABT, kredit jualan, debit kos barang dijual, kredit inventory 24,000. 84,000. Okey, boleh? Okey, sekarang ni kita pergi kepada kes yang kedua. 18 November. 18 November. Kita baca dulu 18 November. Syarikat Untuk 18 November, syarikat Dahlia pulangkan satu unit komputer bernilai RM3,800 yang dibeli pada 16 November kerana terdapat sedikit kerosakan pada komputer tersebut. Kos bagi komputer itu ialah RM1,800. Okey. So macam mana nak rekod? Sama juga. Bila kita jual kita ada 4 line. Bila kita pulang pun kena ada 4 line. Iaitu ada dua kredit lah maksudnya. 18 November. Bila kita nak buat pulangan, kita akan debitkan. Yang ini dia ada sedikit perbezaan dengan belian tadi. Dia dah tak kacau inventory sangat. Dia akan, yang ini baru kita akan wujudkan pulangan jualan. So harga jualan yang dia pulangkan sebanyak 3,800 dan kreditkan ABT. Maknanya kita kurangkan hutang kawan tu lah. Tadi 1,800. Jadi 3,800 Yang ini kita merekodkan harga dalam harga jualan. Untuk kita punya kos pun kita kena kurangkan juga. So, kita kena tambah balik inventory kita, masuk balik inventory kita nilai tu sebanyak. Walaupun dia rosak, kita masukkan juga nilai tu. Okey. Debit inventory 1,800 dan kreditkan kos barang dijual. Balik. DCC Skeleton Selangor dari DCC Skeleton Mining Sahabat Pernah panggilan. Dia bantah. Macam-macam. Terima. Saya terima panggilan. Ya Kak Lia terima. Okey. Okey, boleh faham Faham. Sekarang boleh lah. Tapi kena ingat yang ini tak ada pilihan lain. Sila hafal. Kalau jual 4 debit kredit, debit EBT kredit jualan, debit kos barang dijual, kredit inventory. Kalau pulang, debit pulangan jualan, kredit EBT, debit inventory, kredit kos barang dijual. Hafal.
Tak payah hafal lah. You all sekarang ni zaman boleh rujuk nota masa jawab. Rujuk je nota. Boleh tengok je apa bila nampak transaksi tu nak rekod macam mana. Senang sekarang. Esok kalau kita assembler. dan nikmat ni dah tak ada Nikmat ni hanya berlaku waktu online saja. Okey? Masalahnya tengok pun belum tentu faham dah. Nak tengok pun kena tahu kat mana nak tengok. Itu another story lah. Okey. 25 November. Terima bayaran daripada syarikat tahliah bagi menjelaskan hutang pada 16 November. Okey, so kita tengok yang terakhir ni. Debit. Kita akan rekodkan pada 25 November. Okey. Seperti tadi, sama juga Seperti tadi, bila kita tengok dalam 25 November ni, jangan terus selesaikan. Tengok berapa hari nak. Kena tengok dulu berapa hari. Okey. Mula-mula kita tengok 16 hari bulan 11 dan bayar 25 hari bulan 11. 10 hari. 9 hari. 9 hari. So bila 9 hari, maka orang ini mesti akan claim 1%. Betul? So kena tengok macam mana cara nak kira dia. Mula-mula syarikat Dahlia ni bila dia beli pada harga 48,000. Lepas tu dia ada buat ulangan tu lah. 3,800. So 48,000 tolak 3,800 bersamaan dengan 44,200. So diskaun kita yang akan kita beri pada kawan ni ialah sebanyak 1%. 44. So yang ini cuma 442 lah. Betul? Ya, 42. 442. So macam mana cara kita nak rekod? Pertama sekali kita kena rekodkan kita punya dia ada mesti debit dan dia mesti ada kredit. Kredit saya akan tengok kredit dulu sebab kredit ni kita nak buang kita punya ABT. ABT ni nak dibayar. Orang tu nak bayar. So berapa banyak yang dia kena bayar? 43,758. Bukan. ABT kita sekarang baki dia berapa? ABT kita. Baki ABT kita ialah 44,200. Sama macam tadi lah konsep. Sama yang tadi lah. Okay. 44,200 ni. Boleh nak pesan kita punya hutang dah tinggal 44,200 dan kita telah memberikan dia dalam kes ini dia bukan melibatkan inventory. Kalau jualan kita kena tulis diskaun Barang dijual. So diskaun jualan kita beri dia sebanyak 442. Baki itu baru ini duit yang kita terima. Tunai yang kita terima hanya banyak 44,000 tolakkan dengan 442 dah berapa? 43,758. Okey, terima kasih. 43,758. 758. Atas pula tadi kat bawah. Dia terbalik lah. Dia punya catatan memang macam tu ke daripada bawah lah. Macam mana? Catatan dia tu memang daripada bawah lah. Tak apa, ini saya mengajar. Okey. Saya tengah mengajar. Jadi bila saya mengajar ni, saya tengok ada yang dah jelas, yang itu kita rekod dulu. Kejap atas, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah. Doktor suruh hafalkan All itu kalau dah Baik. start dengan tunai tu. Saya mengajar, bila saya mengajar ni saya nak you all dapat konsep mana saya dapat 43,758 tu dapat dari mana sebenarnya. Sebenarnya kita yang benda-benda yang dah jelas kita terus tulis debit kredit ABT 44,200 jelas. Kan? Jadi tunai diskaun pun kita dah kira tadi ni 442 kita dah kira, so masukkan dulu. Jadi yang tunai yang tak ada, jadi tunai tu dia punya imbangan lah orang panggil kan sebabnya kita punya debit kredit mesti imbang. Pasal dipanggil catatan bergu kan. Dia punya debit dengan kredit mesti sama. Jumlah dia mesti sama. Okey. Habis kita punya perdagangan. Berapa? 9.5. Okey. Sekejap. Saya punya bateri habis. Kita bawa sikit. Okey. So selepas daripada saya tak akan ajar
macam mana nak posting apa semua saya tak ajar lah. Okey, kalau kita nak buat kita punya, saya bagi contoh sedikit lah. Kita bagi contoh sedikit saja walaupun tak ada dalam soalan, kita akan tengok. Kita tak ada contoh yang melibatkan tunai contohnya. Kan jualan tunai kita tak tunjuk. Apa belian tunai pun kita tak tunjuk. Okey, saya akan ajar sikitlah Contoh ada belian. Kita ulang balik yang tadi. Okey. Contoh belian. Ada belian tunai. Kita buat belian tunai. Belian tunai katakan sebanyak RM4,000. Okey. So macam mana kita nak rekod? Kalau belian tunai, debit. Debit apa? Inventory. 4,000. Kredit? Kredit tunai. Tadi kita kredit ABB kan? Yang ni kredit. Ini saja beza dia. Macam mana pula kalau kita ada jualan tunai? Kita buat jualan tunai. Jualan tu secara kredit. Jualan tunai. Okey, kita jual dia 8,000. Ni jualan 8,000, kos dia 3,500. 3,500. Okey, macam mana nak rekod? Pertama sekali debit. Tunai. Debit tunai. Okey, sebab kita terima tunai. Debit tunai. Kredit inventory tak? Mana di inventory? Jualan tadi ada inventory ke? Kredit debit Jual. jual. Dia tersasul. Tersasul sedia. Ni belum lagi buat exam ni dah tersasul. Debit jualan 8,000. Dan dia kena tambahkan satu lagi debit. Debit cost. Bukan debit cost, debit total debit inventory. Debit inventory. Okay. Salah, debit cost. Cost Jual. Apa nak dijual? 3,500. Kejap je lupa dah. Kredit inventory. Nota ada kat atas tu dah lupa. 3,500. Okey. Ni kalau melibatkan tunai lah. Ni contoh. Okey, kalau daripada soalan tu saya boleh buat kita punya penyata pendapatan saya boleh buat. Berdasarkan soalan saja kan. So, saya tunjuk sikit macam mana kita nak buat kita punya penyata pendapatan saja So kita bagi nama syarikat tadi Pusat Komputer apa? Pusat Komputer Chong. Utara kot. Utara. Chong tu nama pemilik dia. Okay. Pusat Komputer Utara. Penyata pendapatan. Hasil perkhidmatan kita tolak dengan kita boleh dapat sampai untung kasar je lah Pendapatan. Lepas tu bagi dia punya tajuk ni kena betul bagi tak habis. Tak ada. Salah. Okey. Bagi November 2020. Bagi tahun berakhir November kan 30 November. Katakan 2021 lah. Walaupun dia tak bagi ni kan. Okey. Format dia pertama jualan. So kita tengok balik jualan kita tadi tu. Berapa jualan kita? Jualan kita ialah 48,000. Yang tunai ni tak yang kira lah. Yang ni cuma kata je tak yang ambil kira. So jualan kita 48,000. Tapi kita kena tolakkan dulu. Ada dua tolakan yang kita kena buat. Satu kita tolak dia punya pulangan. Pulangan lah. Ada tak pulangan jualan? Ada. Ada. Pulangan jualan kita berapa?
3,800. 3,800. So kena tolakkan 3,800. Ada diskaun jualan tak? Ada diskaun jualan Ada. berapa? Diskaun jualan Jualan ada 2 kat situ. 442. Mana ada 2, ada 1 je. Ni 442. Okay. So tolong kira sekejap. Jika cepat calculator. 43,758. 43,758. Okey, yang ini dipanggil jualan. Jualan bersih. Okey, jualan bersih. Dan kita kena tolakkan dengan siapa yang pernah belajar ni dia akan tahu. KBDJ ni biasanya you all siapa yang pernah belajar KBDJ? Dia ada dia punya isi dia kan. Inventory untuk campur belian tolak ni kan. Dalam kes yang ini dia tak perlu. KBDJ kita terus je buat dia punya pengiraan. KBDJ awal kita ialah 24,000. Untuk stok awal. 24,000. Lepas tu kita ada pulangan barang kan. Bila ada Ada. pulangan barang sebanyak 1,800, tolakkan dengan 1,800. So kita punya terus je jawab kat sini berapa? 22,000. Dengan 1,800. 222,000. Okey. 22,200 ya. Okay. Saya punya tulisan tu sekejap ada, sekejap tak ada dah. Okay. So 22,200. So dalam kes yang kita belajar ni, kita cuma dapat untung kasar sahaja. Kenapa kita dapat untung kasar sahaja? Sebab belanja tak ada kan, tak wujud. Jadi kita dapat untung kasar sahaja. Untung kasar sebanyak 43,000 tolak ni 700,558. 43 tolak 22, 21. Ini saja yang kita dapat lah. So kalau nak sambung nanti kita tolak dengan belanja kalau ada kan. So tolaklah dengan belanja yang ada. Yang mana yang ada. Untuk dapatkan apa? Untung bersih. Okey? Boleh faham Okey. So cukup dulu kita punya untuk round pertama. Okay, so untuk round pertama siap, saya save dulu. KBDJ. Okay, saya akan share saya punya catatan nanti dalam grup ya. Okay, so kita rest dalam 5 minit sebelum kita sambung yang kedua, akaun pengurusan. So saya akan stop dulu. Saya asingkan ya.